Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berita ayat mana baru ni Siapa tanya? 18. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzalna minas samaa'i maa'a biqadarin wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Ayat yang ke-18 surah Al-Mu'minun. Wa anzalna minas samaa'i maa'a biqadar, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Apa maksud sukatan tertentu? Mengikut orang-orang yang mengkaji jumlah air hujan yang turun setiap tahun dari langit ni dalam kadar yang sama setiap tahun, every year. Hujan turun ni memang tak lebih dan tidak kurang, sama sahaja jumlah dia setiap tahun. Tapi ustaz, berapa ada tahun kita banjir, tahun kita tak banjir? Dah serupa gak banjir sama lah. Ni tak banjir pun baru ni 2004 banjir besar. Jawab dia, jumlah tu sama. Kita banjir bila hujan tempat kita turun banyak, banjir lah. Tapi kita tak banjir sebab hujan turun juga, tapi tak turun tempat kita, turun lain. Tak turun di Kelantan, turun Johor banjir. Di Johor tak turun, di Malaysia tak turun, turun di tengah laut. Bila tengah laut dah banjir? Jadi jumlah tu sama. Bila Allah Ta'ala kata wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar, sesungguhnya dan kami telah turunkan daripada langit air hujan biqadar, dengan sukatan yang tertentu. Fa askannahu fil ard, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Turun air hujan, siapa serak? Bumi serak. Bumi serak ni yang menyuburkan bumi. Tanah yang tandus, tanah yang tidak subur menjadi subur dengan air hujan. Dia simpan air. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, sebagaimana kami mampu untuk menurunkan air hujan. Dan kami simpankan dalam bumi sehingga tumbuh-tumbuhan boleh menyerap air daripada bumi dengan akar. Pokok ada akar? Ada tak? Akar dia kerja buat cari air. Awak tanam pokok, awak jiru sebelah pokok, jiru sebelah, lama-lama cabu, akar jadi gitu. Akar duk gitu. Akar ni akan pergi ke tempat ada air. Dulu tak belajar lah di sekolah, kita tanam pokok kaca cambuh ke pokok gapo ke, tutup dengan kotak gelap, tebuk sikit je untuk masuk cahaya matahari. Pas 2-3 hari akak pokok duk gitu. Pokok tu dia mencari tempat yang ada cahaya matahari. Sepatut pokok naik tegak, tapi dia nyeru. Gitu juga dengan bombing ni. Dalam bombing ni ada air, dan yang mencari air ni ialah akar pokok. Akar ni akan jalan cari tempat ada air. Sebagaimana Allah berkuasa untuk menurunkan hujan, menyimpankan air hujan dalam bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun, dan kami juga berkuasa untuk melenyapkannya. Apa maksud melenyapkannya? Yakni sayagilah manusia bersyukur akan nikmat air itu, kerana Allah yang menurunkannya berkuasa melenyapkannya. Air ni kalau hujan hak turun, kalau Allah Ta'ala kata mu jangan turun, Allah berkuasa ke tak? Berkuasa. Boleh tak kita paksa Allah suruh turun? Kita paksa Allah suruh turun hujan? Boleh?
Tak boleh. Kita tidak boleh paksa Allah. Kita hanya boleh berdoa pada Allah untuk menurunkan hujan. Allah buat turun, alhamdulillah. Tak buat turun, saja. Ni apa tak sini? Rekod ni. Masuk suara ni. Masuk suara tak apa. Jangan masuk tu tak muat. Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa a'nab lakum fiha fawakihu katsirah wa minha ta'kulun. Ni Tuhan cerita lagi berkenaan dengan apa dia? Nikmat dia daripada air ni. Fa ansha'na lakum bihi, kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu. Air yang kami simpan di dalam bumi. Fa ansha'na, kami tumbuhkan, lakum, bagi kamu, bihi, dengan air itu, jannat, kebun-kebun. Kebun apa dia? Min nakhilin, kebun kurma, wa a'nabin, kebun anggur. Lakum fiha, kamu beroleh dalam kebun-kebun itu, fawakihu katsirah, pelbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Wa minha ta'kulun, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Tuhan sebut dua pokok. Satunya pokok kurma, yang kedua pokok anggur, yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab ni tanam. Okey, kita sebutlah pohon celagi, pohon cermah, tak sebut, tak ada pada pasir tu. Tapi bila Tuhan sebut fawakihu katsirah, buah-buahan yang banyak, maka masuk belaka. Dokong, duku, durian, duku Terengganu, muka dia lagi, mata kucing mana masuk belaka. Dan daripada pokok buah-buahan itu ada yang kamu makan, dan ada yang kamu peroleh rezeki daripadanya. Nak makan banyak telajak. Rumah Tok Tua Ustaz sekeliling pohon koku. Tahu pohon koku? Rumah tengah-tengah sekeliling ni pokok motel ada 4-5 pohon. Tapi tak banyak pohon koku. Pohon koku. Mula Tok Tua ni tanam pohon koku banyak. Gak pohon koku kita makan juga belah tengah tu. Okey, ambil makan sedap lah. Tapi cekak nak makan belakang. Mana? Lepas tu nak ke dia? Kita perisi. Kait, belah perisi. Perisi jemur kering. Buah koko tu jemur kering, bila kering jual 40 rias sekilo. 40 rias sekilo. Hak buah koko tu lah hak dibuat ke dia. Melo, buat coklat. Cadbury babi. Buah koko tu lah. Masa jemur tu kita oleh Allah nak tidur tak boleh. Busuk bau tu. Tapi bila jadi melu, sedap diminum. Mula-mula nikah, mula-mula klik untuk tua. Mula-mula gitu tahun 2005. Mula-mula kenal. Duduk atas rumah tidur tak kata ni. Royak kawatin kita ni. Mojo ada rumah ni. Tak ada rumah ni, seolah-olah kita tidur di bawah pohon koko. Tidur di bawah pohon koko dalam kebun koko. Koko saja. Allahu Akbar. Kita makan sebahagian lain boleh dijadikan rezeki. Jual. Pohon ada kebun durian, tak makan belaka, jual. Ada pohon dokong, tak makan belaka, jual. Jual itulah boleh duit, dipanggil untuk menyara kehidupan. Wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Tuhan sambung lagi, dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan gunung Tur Sina, yakni pokok zaitun. Tur Sina ni terkenal dengan pokok-pokok zaitun. Bukan sahaja buahnya boleh dimakan, tetapi juga dari buahnya terdapat minyak zaitun untuk dimakan, dan banyak lagi gunanya. Wa syajaratan, dan kami tumbuhkan juga pokok takhruju min turi sayna, yang keluar asalnya daripada gunung Tur Sina, tambutu bihdun, yang mengeluarkan minyak.
tambutu biduhni, makna kata buah tadi, buah zaitun tadi mengeluarkan minyak. Wasibghin lil akilin, dan jadi lauk bagi orang yang makan. Pokok zaitun juga satu pokok utama bagi orang Arab. Orang tanah, dia kebun zaitun yang luas. Bukan setakat buah tu orang makan, tapi buah tu juga orang buat minyak. Olive oil. Olive oil, minyak zaitun. Orang Tino cukup-cukup orang panggil, tahulah kegunaan minyak zaitun ni untuk kulit. Untuk kulit. Minulah minyak zaitun. Minum. Ada orang boleh minum, ada orang tak boleh minum. Lah ni ada kapsul, dibuat kapsul habbatus sauda campur dengan minyak zaitun. Ada Azri jual 50 riyal sebotol. Okey, sungguh tak beko. Habbatus, dia ada minyak habbatus sauda saja, kapsul-kapsul. Hak tak campur tu 40 riyal lah, habbatus sauda asli. Dan ada satu lagi 50 riyal habbatus sauda campur minyak zaitun. Untuk kesihatan, suplemen, boleh makan. Orang Arab ni gak buah zaitun, ya jeruk. Biasa makan, alai botol tu kan. Zaitun jeruk. Hak tak ada butir, hak buah butir tu sedap dah, tapi serabut dengan butir lah. Makan-makan kena kehat butir. Ada dia buah butir, dia sumak carrot. Butir tirati dengan carrot. Keruk tegak dengan carrot kita mamu. Sedap. Dunia mulut. Sedap. Buah zaitun. Arak cukup berahi. Minyak dia digunakan untuk kecantikan. Ada seorang orang Melayu, tapi dia mengamalkan makan minyak zaitun hari-hari, kulit dia masya-Allah. Kita pakai krim, day cream, night cream. Tahu tak krim kulit dibuat daripada dia? Orang tinduk pakai day cream, night cream. Tahu tak? Krim kulit di Malaysia dibuat daripada apa? Tahu? Tak tahu? Dibuat daripada cacing. Dulu kan pernah orang buat mengusahakan pego cacing mula gagal. Kursus menternak cacing. Cacing dulu buat ngai, upeng ngai. Lah ni dak dah orang ternak cacing banyak-banyak jual. Wika pengusaha kosmetik, cacing tu dibuat krim. Sungguh. Pakailah krim ini, nescaya kulit anda semulus kulit cacing. Kulit cacing tu krim kulit. Tapi orang Arab dia guna apa dia? Dia guna minyak zaitun. Minyak zaitun boleh comok kulit. Kulit kusam tu jadi kulit lembut. Kemudian boleh makan terus untuk bagi sel-sel dalam hormon-hormon dalam tubuh. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah. Selepas Allah Ta'ala sebut tentang tumbuh-tumbuhan, turunnya air dari langit ni bukan setakat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan dapat menyegarkan binatang-binatang ternakan. Wa innalakum, dan sesungguhnya bagi kamu, fil an'ami la'ibrah, pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan penciptanya. Kalau kita perhati molek pada binatang ternakan, kambing, lembu, unta, ayam, binatang-binatang ternakan di sana ada ibrah. Ibrah tu maksud dia apa? Ibrah tu pengajaran yang boleh menyedarkan kita tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala kepada kita. Apa dia? Kita perhati. Nusqikum mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah wa minha ta'kulun. Nusqikum, kami beri kamu minum dari air susu yang ada dalam perutnya. Lembu, unta, kambing, dia minum air hujan, air telaga, air pahit, air payah. Dia minum air tu, tapi masuk dalam perut dia, proses jadi susu.
Tiap-tiap pagi kita di Malaysia ni kurang minum susu, tapi Pakistan, India, satu industri yang cukup berkembang maju susu ni. Orang dia setiap hari mesti minum susu, mesti. Susu dia hantar ke rumah-rumah. Tengok Indonesia kan, ada dud wala tu. Dud wala ni orang dud ni susu, dud ni susu, dud. Dia tok hantar depan pintu rumah orang. Sana Pakistan gitu, ngam sika. Kiri kanan ni tumsi. Dia sebelum subuh ni ada dipanggil Lee Market ni tepat pasar bargain susu. Pengusaha susu ni buat pergi dengan lori, buat pergi dengan bank. Peruncit-peruncit ni mari beli. Sebelum subuh. Suka tengok. Sebab selepas subuh tu nak hantar ke rumah dah. Waktu turun ngapkah si dia gergang berkukuh. Macam tunggah tu kokoh, gorgong dia buka, dia ada seorang tester. Tester ni orang bahagi ngecek susu ni asli ke tak. Sisil nge. Seluk sekat ni masuk. Kaca bawah tu. Takut capu air ke apa ke. Depan kaca bawah naik tegak. Gimana? Dia pun seru ambil di atas ni. Ya test sikit. Okey. Ek number. Kita kelih, ya Allah. Aku duk makan gini rupanya hari-hari. Dia makan juga. Duk ni satu benda yang dalam masakan dia bersusu, air chai sahur Pakistan chai ni. Kedai kopi dia tak ada Milo, Nescafe, mocha, tok mocha tak ada. Duduk kat chai dut pati dua ya. Tidak chai dut pati. Dut pati tahu? Sahama tahu dut pati? Dut pati. Dah. Chai ni serbut teh, dah. Dia bubuh dalam air gelegok. Ambil susu cair, bubuh. Gelegok, buh gula, siap chai. Mana kata susu campur air, buh serbut teh, buh gula. Dut pati susu asli betul. Tanpa campur air. Dia buh tak atas api gelegok, dia buh serbut teh, gelegok, buh gula, buh garis sikit ya. Garis sikit. Cakap tak ada guna lah. Buat pada lama tu makan dut pati. Sedap. Dut pati mahal pada chai sebab dia tak ada campur air. Hamba masa ngaji tahun 3 ingat. Masa kita duduk tahun 2, dia kelas di Pakistan ni, dia bangun nek kita ada 7, ada nek kelas 1 2 3 4 nek kelas. Sekelas tahun 1, tahun depan duduk kelas tu pula, tahun depan kelas ni. Tu yang ayatnya nek tahun dekat duk main tingkat atas tu ya nek tahun. Masa tahun 2 duk parti kelas pukul 10.30 ni kelas 3 tu ngaji fiqh. Maulana Anwar yang ngajar. Maulana Anwar ni orang nombor 2 lah di Jamaah Farqiyah tu selepas pada mudir Syekh Salimullah Maulana Anwar. Kelas dia pukul 10.30. Ada seorang budak Fiji, daripada Fiji, Afrika, Fiji. Dia 10.30 je habis masa kedua tu dia akan turun ke kantin, akan bawa naik satu cenek. Cenek ni cerek kecil, gelas kosong so. Dia akan tok atas meja Maulana ngajar. Tiap hari dia beli chai ke Maulana. Dia belanja Maulana chai. Maulana sambil ngajar agak seru minum. Tiap hari. Amo tengok aku tahun depan, aku masuk kelas tu, aku pula nak beli chai. Tapi tak saya beli chai, nak beli dut pati. Mana niat dah. Niat. Bukan mahal pun, seria ya. Mana? Seria je. Jadi masuk tahun 3 tu gak setahun tu hari-hari belanja Maulana minum dut pati. Suka kita. Tapi tak bergula. Dia panggil pika dut pati sebab Maulana kecil manis. Tak bergula. Time Maulana tak pergi kelas. Kita awal-awal tak tu mana coti. Tak pergi. Budak-budak sudah tak kuat chai tu, tak kuat. Mana? Ambil bagi ketim, masuk semua labuh gula, minum pupuk dia. Allah suka. Kita tak Maulana sejuk ya. Tak ada keting. Tak ada keting. Satu pengajaran bila duk buat gitu hari-hari selama setahun. Mari mikir Maulana aku untuk aja puasa sunat aku.
Mari mikir gitu. Tak anjing pasal senai kami ke tak anjing. Minum semua. Hari-hari. Puasa ni pun tak ada, senai kami pun tak ada. Nanti ya kita malas juga puasa. Sebab malah nak tak puasa. Baik. Susu, asal minum air kan dia? Air telaga. Asal minum air pagi, air hujan turun langit. Tak ada perasa pun. Tak ada perasa. Tapi dalam perut binatang ternak ni, kambing baik, apa nama ni, lembu baik, kobar baik, lain tu. Lembu lain, kobar lain. Kobar panggil Benz, Urdu panggil Benz. Di Pakistan, Karachi dia ada Benz koloni, perkampungan Kuba. Pergi situ tu semua pakai kobar. Allah, orang apa semua kobar situ. Di Benz koloni inilah tempat menghasilkan susu. Terhasilnya susu daripada perut binatang. Orang duk perah susu kambing, ini orang jual susu kambing asli, susu lembu asli, susu kuda asli. Susu ni hasil daripada perut binatang ternak. Allah kata mimma fi butuniha walakum fiha manafi'u katsirah, dan kamu beroleh banyak faedah lagi daripadanya. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Binatang ternak selain pada kita ambil susu, selain pada kita makan daging dia, buat apa dia lagi? Banyaklah. Buat binatang pengangkut buat gala lembu zaman itu, kobar zaman itu tak ada traktor gapo, tak ada. Ada kobar mengangkut. Pakistan sampai ke Law ni ada mengangkut dengan unta. Gagah binatang tu, kaki panjang besar, kerekam meh trailer dah. Trailer mana bagai banyak. Hok cek sikit trailer himar keldai. Masuk dalam internet hari ni video, you see bagai di belakang hemah terlalu banyak, congek kau tu tergantung hemah gede siap ke hemah tak nak jatuh, kena buat tunggu bagai dulu barulah jatuh molek. Untuk dijadikan sebagai pengangkut gapo lagi dijadikan sebagai gapo nak gala pengangkut banyaklah kita kata kegunaan binatang ternak. Kuda dijadikan sebagai transport nak cepat naik kuda. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Tentang susu. Ada pihak yang berfikir untuk mengetinkan susu ibu. Proses dari debukan susu ibu atau macam mana tak tahulah. Adakah benda tu boleh diterima dan logik dari sudut sains dia. Lepas tu logiknya boleh cocok hormon untuk ibu-ibu yang nak menyusukan anak dia, bukan anak dia. Baik, dua masalah. Masalah yang pertama, nak mengetinkan susu ibu. Tanya doktor ni. Mana? Kalau susu binatang pun boleh diserbukkan, dijadikan serbuk, maka susu ibu pun asal cecair boleh diserbukkan, tetapi dia tidaklah jadi asli. Banyak hukum-hukum yang orang panggil diperselisihkan berkenaan dengan susu ni. Macam anak lelaki yang berumur kurang 2 tahun, yang minum susu ibu, air kecil dia cukup untuk direnjiskan. Orang tanya, kalau minum susu teng, budak jatuh dia umur setahun baru dia minum susu teng, dia kecil, adakah air kecil dia tu boleh direnjiskan sahaja ataupun guna basuh balos itu? Mari pula orang panggil apa dia, banyaklah hukum-hukum yang terlibat. Kalau nak tanya boleh kau tak mengetinkan susu ibu, jawapan dia boleh, tapi ibu mana nak bui? Cari mana susu banyak tumor ke mana? Susu ada atas orang mak ni pun anak tak cukup. Nak anak sulung pun baru setahun lebih, anak menua pun nak, baru beranak nak susu juga. Abang pun nak, adik pun nak, abah pun nak mana? Tak cukup. Nak cari apa dia? Sos dia, sumber tu mana, nak menghimpunkan susu ibu sampai nak mengetinkan, nak buat publicity, benda tu benda
benda mustahil. Sebab Deh. terkait dengan cocok hormon tadi Ustaz. Baik. Yang keduanya mesti cocok hormon, boleh ke tidak? Kalau dari segi perubatan doktor, tak bahaya ke cocok hormon untuk menghasilkan susu? Hilang. Dari segi kedoktoran lah, dari segi kedoktoran. Hilang dari segi kedoktoran juga. Doktor berkhilaf juga. Tengok ulama yang khilaf. Doktor berkhilaf. Dari segi ada kata molek, ada kata dok gitu. Jadi kita kembali kepada pendapat doktor lah yang lebih arif benda ni. Hormon yang dicocok itu adakah memberi kesan negatif kepada orang yang menerimanya? Kalaulah tidak ada kesan negatif, maka tidak ada jadi masalah. Dia nak ambil anak akak, okay? Nak ambil anak akak lelaki. Jadi nak suruh jadi anak susuan ni, dia kena menyusu. Dia tak pernah kahwin. Nak susu lagu mana? Cocok hormon. Maka ramai ni artis-artis banyak cocok hormon sehingga menghasilkan susu. Dia menyusu ke anak dia ni, menyusu ke anak dia. Jadi kalau boleh berlaku begitu, tidak beri kesan negatif pada dia, maka anak dia tu dijadikan anak susuan, anak susuan dia. Boleh dia pegang, tak ada masalah. Dan setara mana hormon tu boleh digunakan, boleh, tetapi tidaklah siapa mereka nak menghimpunkan susu untuk dijadikan sebagai bahan komersial, nak jual susu ibu mana dalam bentuk tak ada. Amba yakin tak akan berlaku benda tu, mustahil nak dikomersialkan. Boleh kan? Kita seorang anak pun ambil perah-perah pun dalam peti tu pun tak cukup sama. Ayah kena tepek botol sini. Susu anak tak cukup. Nak ayak hak seorang mak ni nak menyusukan seorang anak. Nak komersialkan susu lagilah. Kalau nak buat untuk anak dia saja, tu tak ada masalah lah, boleh lah. Dan masalah susu hormon tadi pun gitulah jawapan dia. Kalau tidak, dia mendapat nasihat doktor Muslim, kata doktor cek dia apa semua, tidak ada masalah, dia boleh buat lah cocok hormon ni. Itu kenapa misalkan anak tu melebihi boleh ya usia dia. Ya. Dan maksudnya yang boleh binatang tu kita boleh minum susu dia. Dia lebih banyak lah. Oh, binatang banyak ke mana? Seekor lembu tu gak menghasilkan berapa? Dia dah berapa double T tu. Anak dia kenyang dah. Oh, anak dia kenyang, orang pun kenyang. Boleh. Tu memang Allah Ta'ala buat gitu dah. Dan Tuhan kata, aku telah jadikan binatang terlekat ini susu-susu dalam perut dia tu untuk kamu, wahai manusia. Lakum tu bagi kamu, bukan setakat untuk anak-anak dia. Anak dia segar-segar molek dan kita manusia pun boleh ambil komersial susu-susu lembu tu. Sebab Allah Ta'ala sebut gitu. Ayat yang ke-21. Mari ayat 22 ni pelik sikit. Tiba-tiba Allah Ta'ala kecek bak kapal pula. Wa 'alaiha, dan di atasnya. Di atas apa? Di atas binatang ternakan itu. Wa 'alal fulki, dan di atas kapal-kapal. Tuhmalun, kamu semua diangkut. Daripada kecek bak binatang ternakan, bak tumbuhan, daripada ayat 18 tadi, kecek bak tumbuh-tumbuhan, lepas tu tak masuk binatang ternakan. Tuhan sebut pula bak kapal, wa 'alaiha wa 'alal fulki, dan di atas binatang ternakan kami bawa kamu boleh jadikan lembu sebagai binatang tunggangan kamu. Jadikan kuda binatang tunggangan kamu, jadikan unta binatang tunggangan kamu, tak ada masalah. Tu manfaat boleh kamu ambil. Wa 'alal fulki, dan juga di atas kapal. Mari mana kapal pula ni? Cerita kapal tiba-tiba ni nak sebutnya bak kegunaan air tadi. Kegunaan air, sebagaimana air turun daripada langit boleh menyuburkan tumbuh-tumbuhan, boleh menyegarkan binatang-binatang ternakan. Air langit turun juga memenuhi sungai dan juga laut. Untuk dia? Untuk pelayaran kapal-kapal. Kapal kan berlayar atas laut. Ada kapal atas bumbu? Ada. Ada. Singapura. Atas kondo. Kapal atas kondo. Singapura. Di Melaka kapal atas agak. Melangkaui pada, tapi kapal sekerak ya. Tapi kapal-kapal ni dia bergerak atas air. Satu syair yang Arab sebut,
tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Siapa boleh tulis? Siapa tulis betul ni? Nabi banyak 10 ya saya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata tajri la tajri 'ala al-yabasi. Tarjun najata, kamu mengharapkan kejayaan. Walam tasluk masalikaha, tapi kamu tak turut jalan-jalan dia. Inna safinata, ingat sesungguhnya perahu itu, kapal itu, la tajri 'alal yabasi, tidak berjalan, tidak berlayar di atas tanah yang kering. Jadi nak sebutnya bagai mustahil kamu nak berjaya, kamu tak turut jalan orang yang berjaya. Sebagaimana kapal mustahil jalan atas darat, begitulah mustahilnya orang yang tak turut jalan ni nak berjaya. Tu syair Arab. Kata Muhammad Al-Fatih dia ada proses kan? Dia pikul. Bukan pikul, dia tebal pokok. Cerita tahu tak cerita Muhammad Fatih? Nak tahu Konstantinopel ni. Bila dia pergi, kota Konstantinopel telah dikepung melalui jalan air. Nak litah tu mustahil. Lek tu telah kepung, tentera-tentera banyak. Lek ni bukit tinggi. Dia pun buat perancangan, dia tebal pokok-pokok ni naik ke bukit tu, dia rici batai balok jadi bulat molek, dia susung, dia naik kapal. Jadi bawa kapal besar ni, bawah ni ada kayu, dia tolak lepas ni ambil tak depan pula, lepas ni tak depan pula, sapalah ke atas, dia naik boleh turun tu tak, up on the way. Mana turun bukit tegak, duduk depan kota Konstantinopel. Orang tak khabar apa yang dia buat. Tu nak ayat ditolak, bukan jalan sendiri. Tidak jalan sendiri. Muhammad Al-Fatih menawar Konstantinopel, tolak kapal naik bukit, turun bukit. Allahu Akbar. Nak berjayanya. Jadi cerita wa 'alaiha, dan di atas binatang ternakan, wa 'alal fulki, di atas kapal, tuhmalun, kamu diangkut. Maknanya nak sebut air tadi, cerita air, cerita wa anzalna minas sama'i ma'a, kami turunkan daripada langit air secara jumlah yang tertentu tadi. Air ni boleh menghidupkan tumbuhan, menyegarkan binatang-binatang ternakan, menghasilkan susu, dan juga apa dia, melayarkan kapal-kapal di lautan. Ayat 23, Allah Ta'ala masuk cerita perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Selepas sebut cerita kapal berlayar atas air, maka mari sebut satu cerita Nabi yang paling relevan dengan cerita kapal atas air ini, ialah Nabi Nuh alaihi salam. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Kaum Nabi Nuh, faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu berkatalah Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Afala tattaqun, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Ni seruan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya. Faqala al-mala alladhina kafaru min qaumih ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau syaa Allah la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Ni masalah ni, setiap dakwah, setiap seruan yang menggagalkannya bukan orang bawah, yang menggagalkannya ialah orang-orang atas, orang-orang yang ada jawatan, orang-orang yang berkepentingan. Dipanggil al-mala, al-mala, bukan armalah, jangan tukar. Armalah lain, al-mala lain. Capur tu dia armala. Tak ada armala, armalas pun tak ada. Al-Malak ni sama dia ketua, orang-orang atasnya. Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, kaum Nabi Nuh itu berkata sesama sendiri,
ma hadza illa basyarum mithlukum. Orang ini, Nabi Nuh ni, hanyalah seorang manusia serupa denganmu. Kata tak dengan Nuh ceramah ha. Nampak poster penuh. Mana? Dengar apa kak? Duk mengaru. Dia tu orang sepupu kita ya. Yuridu an yatafaddala alaikum. Ia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Nasahu jah Nuh tu. Gila glamour. Gila glamour. Nasahu masuk pencetus ummah ha. Masuk dai lah. Dan jangan dia buat gila, dia ceramah khasi kat orang ni. Walau sya'allahu la'anzala malaikatan malaikah. Kalau Allah Ta'ala nak lantik Nabi sungguhlah. Dia kata dia ngaku dia Nabi tu tu. Allah ni aku tahulah. Kalau dia nak lantik Nabi sungguh, nescaya dia akan menurunkan malaikat menjadi rasul. La'anzala malaikah. Nescaya Allah Ta'ala ambil malaikat jadi Nabi. Padahal apa ambil sama-sama manusianya, sama ketuk usuk, sama tidur, sama lapar. Tak ada lebih gitu. Hal lebih ni malaikat. Ma sami'na bihadha. Kami tidak pernah dengar seruan seperti ini dalam kalangan datuk nenek kami yang telah lalu. Bihadha fi abainal awwalin. Tak percaya ni apa? Sebab kalulah betul berkena hak Nuh ajar, sah datuk nenek kita royak, ni tok kita tak ada royak, mak kita tak ada cerita ni bab-bab ni. Mari dia pandai-pandai Tuhan utuh lah, rasul Tuhan lah, pirah. Ni puak-puak kaum Nabi Nuh, dia kecek sama sendiri. Bukan puak-puak kemacan ni, dak, puak-puak al-malak. Puak-puak al-malak. Sekarang ni pun dakwah kita berhadapan dengan masalah ni lah, al-malak. In huwa illa rajulun bih jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Ia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit gila. In huwa illa rajulun bihi jinnah. In huwa illa rajulun bihi jinnatun. Nuh ni nak ayat bukannya siapa, orang yang ada penyakit gila. Fatarabbasu, oleh itu tunggulah akan perubahan keadaan hingga ke suatu masa. Nanti kelihlah fatarabbasu bihi hatta hin. Nanti kelihlah tengok lah ni duk ngaku dia sebagai nabi. Lepas tu tengoklah gila dia nya. Lepas tu Nabi Nuh buat pula kapal atas darat. Aku kata dah gila. Tak gila tak buat kapal atas darat tu. Orang lain pun ngeli. Aku sangkakan dia ni tidak gila, tapi bila buat kapal atas darat memang confirm gila. Ramailah orang percaya kepada al-malak ni tadi. Asal al-malak tu 3 orang ni lah. Kecek sama dia pengaruhi orang. Nuh ni gila. Nuh tidak gila, dia molek mula gini. Bila Nabi Nuh start buat kapal atas darat di satu lokasi yang memang jauh daripada laut. Kalau buat tepi-tepi sungai tak apa dah. Ni duk jauh tengah-tengah pada pasir, buat kapal besar. Memang ramailah yang terpengaruh kata Nabi Nuh ni gila. Qala rabbi ansurni bima kadzabun. Apa yang boleh Nabi Nuh buat? Nabi Nuh hanya boleh berdoa. Nabi Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, Rabbi unsurni, tolonglah aku, bima kadzabun, kerana mereka mendustakan seruan. Tak ada apa nak lawan ramai al-malak ni. Nabi Nuh orang biasa. Nabi Nuh ni orang biasa marhain. Di negeri tempat dia duduk tu ada esko kerajaan negeri, ada menteri besar, ada ahli kabinet, ada ahli militer tertinggi, ada Perdana Menteri, ramai lagi puak-puak ni yang menguasai media-media masa. TV semua duk tangan dia belakang. Nabi Nuh orang biasa, ustaz kapo. Mari ayat aku ni Allah Ta'ala lantik jadi Nabi. Tu ya orang panggil ramai orang terpengaruh yang ikut Nabi Nuh hanya segelintir. Siapa anak dia sendiri pun tak percaya ke dia. Bini dia sendiri pun tak percaya ke dia. Allahu Akbar. Fa'auhayna ilaihi. Ni kemuncak kepada dakwah Nabi Nuh.
Bila orang tak percaya, marilah sembah Allah, sembah Allah. Allah mana gak? Tunjuk gak Allah duduk mana, lagu mana Allah. Kemuncak pada lawan tu, fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Allahu Akbar. Kemuncak ni, kemuncak. Lalu kami wahyukan kepadanya, kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan daripada kami. Anisna'il fulka bi'ayunina. Ayat ni jadi ayat besar kepada puak-puak golongan khalaf yang mendakwa mesti takwil ayat mutasyabihat. Takwil ayat mutasyabihat. Tapi kita tetap kata apa dia? Tetap kata ayat mutasyabihat. Nak takwil lah. Tapi yang lebih selamat kita ambil makna dia yang asal. Bila Tuhan kata dia ada tangan, maka Allah tangan. Bila Tuhan kata dia ada kaki, Allah berkaki. Tapi tangan, kaki, muka Allah tidak sama dengan kita makhluk. Bila Tuhan kata anisna'il fulka, buatlah bahtera bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Bukan buat kapal dengan mata Tuhan dak. Hak ni hak kata fuq khalah di bawah pengawasan dan serta kawalan kami. Kita kata di bawah pandangan Allah Ta'ala. Buat kapal, Allah Ta'ala duk melihat dengan mata-matanya. Allah Ta'ala ada mata, ya Tuhan ada mata. Lagu mana mata Allah? Wallahu a'lam. Tak serupa dengan mata kita. Tahu mana tak serupa? Sebab Tuhan guna perkataan jamak a'yun. Kalau kita dua mata, kita ainan, dua mata. Patut Tuhan lebih pada dua ya. Wallahu a'lam. Dia guna mata-mata. Mata-mata. Kami wahyukan kepada Nuh, binalah bahtera di hadapan mata-mata kami. Wa wahyina, dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Fa idza jaa amruna wa farat tanur, kemudian apabila datang hukum kami untuk membinasakan mereka dan air memancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan. Allahu Akbar. Binalah bahtera dengan pengawasan Allah satu hal. Yang kedua pula wa wahyina, dengan wahyu kami. Nabi Nuh dapat membina bahtera besar hasil daripada panduan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kayu sini, belah gini, takut honi, wah honi, semua dengan panduan wahyu Allah. Maknanya Nabi Nuh tidak ada langsung kepakaran. Bila dia pandai tu pakar tu. Mana? Kepakaran orang pun kerana Allah Subhanahu wa taala bui. Tidak, maksudnya sebelum wahyu. Sebelum wahyu tu lah doklah. Dia Nabi bukan engineer. Dia Nabi bukan engineer buat kapal dak, tapi dia boleh buat kapal. Boleh buat kapal. Adalah hasil daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah. Allah yang menggerakkan buat gini. Dengan wahyu Allah, akhir siaplah nak buat kapal besar ni. Hok naik orang ke atas tu, menampai ke atas tu, nak naik ni. Ada ramai orang tolong dia. Penolong hawari dia pun ada. Cakap nak pikul balak sore. Tak juga. Tapi di zaman Nabi Nuh Nabi Nuh telah mencipta sejarah buat kapal besar. Itu satu benda yang hebat. Hebatnya hebat siapa? Hebat Allah. Sebab Nabi Nuh buat melalui wahyu Allah. Allah lah yang segala-galanya. Fasluk fiha min kullin zawjain, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua. Bentar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.
Pukul 9. Okey, insya-Allah. Okey. InsyaAllah. Oh ingat kau masuk sekali dengan hak nak masuk buat ni. Tak apalah, kita bayar harga dah. Berapa? Harga dah? Lepas dah, alhamdulillah. Tak apa. Berapa bil mari? Okey. Sama. Kalau hak telefon tu nombor handphone, tak akad dah. Bila telefon ni nombor pejabat, nak akad. Sebab ke telefon pula kat operator akad. Okay. Ni siapa dia? Dia telefon kamu? Tak tahulah. Moga dia operator ya. Macam-macam. Hal tu yang kena akad juga tu. KBMC telefon. Malam ni orang tina nak admit masuk wak. Esok nak belah. Nak buat ke dia dipanggil fibroid. Ada fibroid itu dalam perut dia. Dia sakit perut semua. Baik. Bukan Android telefon deh. Android 4.2. Zaujah. Dah. Dia memang perut dia super ringan tu. Ya, ada. Memang macam ngadu tapi tak ngadu. Ada tak sakit ya. Tapi sakit. Dulu sakit kerana gastrik. Bila berterusan ni cek scan ke apa, ada fibroid nak kena buat. Fasluk fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina. Mu ambil ayat betina, mu ambil apa nama ni lembu ayat betina, bobo. Mu ambil korban ayat betina, bobo spasial. Supaya dia lepas daripada bohsa ni, turun belakang spasial tu jadi gede pula. Jadi jadilah gapo pun untuk meneruskan kehidupan. Lembu ni dia kacut dua tu bi anak-anak begitulah seterusnya. Ustaz babi juga lah. Ada berkali ada babi lah ni. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul. Allah, dan bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemah. Allah Ta'ala minta apa dia? Minta supaya awak naik habis, pengikut ahli keluarga hak dengan kata. Sebab tu dia ajak anak dia, air tengah naik, turun langit lagi, tobik ke celah ke bawah lagi. Anda benar anak marilah naik sekali dengan ayah. Biarlah naik tak bukit. Dia nampak bukit yang belum tenggelam. Benar naik, ingat selamat. Akhirnya bukit tu pun tenggelam. La ilaha illallah. Ajaklah ahli keluargamu dan pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang telah ditetapkan hukuman azab ke atas mereka, di antara hukuman azab atasnya di antara mereka disebabkan kekufurannya. Orang-orang Allah Ta'ala telah tetapkan azab kerana kekufuran. Tak saya dengar, termasuklah bini dia, termasuklah anak dia, termasuklah ramai al-malak tadi, termasuk semua sekali. Kalau kamu sia sekalipun, wala tukhatibni, jangan meminta dengan aku untuk menolong orang-orang yang zalim, mereka semua akan tenggelam. Fa iza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh zalimin. Kemudian apabila engkau
dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu. Fa iza stawaita anta wa man ma'ak, bila mu naik dah bahtera, orang yang ikut mu naik dah, binatang semua naik dah atas bahtera ni, faqulil hamdulillah, maka hendaklah engkau bersyukur pada Allah. Kata apa dia? Alhamdulillahilladzi najjana, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami minal qaumil zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku. Syukur satu, dah yang kedua pula mu kena berdoa. Kata apa dia? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Minta supaya kapal yang tengah belayar di lautan bah ni turun di satu tempat yang berkat, supaya dia turun tu gak duduk, kalau nanai pun mudah tumbuh, kalau hidup pun mudah, kalau merah pun mudah hidup, ada sumber air, tanah yang subur. Minta pada Allah, inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin, sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni apa yang telah ditimpakan ke atas kaum Nuh yang ingkar itu, menjadi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, dan untuk menguji manusia yang datang kemudian, supaya ternyata siapakah di antara mereka yang mengambil pelajaran daripadanya, dan siapa pula yang degil dan juga ingkar. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian, peristiwa tenggelamnya bombing, peristiwa selamatnya Nabi Nuh dan juga pengikut-pengikutnya, la ayatin wa in kunna lamubtalin, terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Ujian tu semua adalah ujian. Dan tak ada lagi kita ni sampai ke hari ni orang yang diuji seperti ujian Nabi Nuh alaihi salam. Hilang segala-gala, hilang keluarga dalam sekelip mata, hilang kampung halaman, hilang harta benda, hilang segala-gala. Belajar berhenti di atas bukit Judi, duduk situ, turun tempat yang baru, tak ada apa satu, kena begin ke dia panggil from zero, begin from zero, mula dengan kosong semula. Nak buat rumah ada tergelar, Nabi Nuh alaihi salam. Semua itu kalau kita tengok ada pengajaran yang banyak. Pengajaran yang pertama ialah apa dia? Orang yang engkar pada Allah, orang lawan hukum Allah, hukum mana pun akan binasa. Sama ada dunia, tak binasa dunia, akan binasa akhirat. Kalau umat ramai itu, dunia lagi binasa dah. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi pesan supaya apa dia? Supaya Nabi minta dengan Allah supaya ditangguhkan hukumnya hingga ke akhirat. Pengajaran yang kedua, iktibar yang kedua kita boleh ambil daripada cerita ni apa dia? Dia pengajaran sebut Allah Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Boleh tak kita menenggelamkan kapung Pasir Lada? Kita tenggelamkan kapal selada, buka air yang tutup. Bukan nak menenggelamkan dunia, nak menenggelamkan Pasir Lada. Pirah ke mana? Kita mana ada kuasa, Allah boleh menenggelamkan dunia. Jangan cabar Allah Ta'ala, jangan cabar Allah. Allahu Akbar. Ayat yang ke-31 Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Nuh juga. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Cerita Nabi Hud dengan kaum 'Ad, yakni kaum 'Ad, kaum Nabi Hud menurut Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Summa ansha'na, selepas habis kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh tergelar habis, selepas Nabi Nuh mari Nabi
Hud alaihi salam. Nabi Hud kaum dia bernama kaum Ad. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka, sesudah kaum Nabi Nuh tadi, qarnan akharin, umat yang lain. Kata Ibn Abbas dalam tafsir dia, qarnan akharin ini ialah kaum Ad, nabinya ialah Nabi Hud alaihi salam. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Lalu kami mengutus kepada mereka kaum Ad tadi seorang rasul, iaitu Nabi Nuh, Nabi Hud, dari kalangan mereka. Nabi-nabi ni dari kalangan mereka, maknanya sama-sama orang. Kaum tu juga kecek dengan bahasa mereka, kecek dengan orang panggil tahu budaya, tahu cara hidup Allah Ta'ala. Nak suruh kepada dia pendakwah ni menyelami supaya mudah berdakwah. Seorang pendakwah yang orang panggil turun pada dia asal kapur tu, banyak ke waris-waris dia belakang, okay. Dia lebih mudah untuk mendekati kaum dia, orang kampung dia, berbanding orang luar lagi. Jelas tak? Sebab tu Allah melantik Nabi ni dari kalangan umat tu juga. Nabi Muhammad lahir di tengah masyarakat Arab jahiliah. Dia orang situ, dia orang Quraisy. Dia tahu ni waris-waris dia belakang lagu mana perangai, nak lakong lagu mana. Sebab tu learning ramai orang kaya sebagai pendakwah, tetapi kerja dia duduk ala bilik aircon. Habis PhD, ada doktor sarjana dalam Al-Quran As-Sunnah. Perbandingan mazhab. Balai kata, kaya lah, menulis pandai, buat buku, gapo. Tapi hakikat berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan mad'u, dia fail. Dia fail. Suruh pergi kecek balasah kapur, kau mana? Dia kecek. Dalam kita menyelami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan etika baginda, kecek etika depan noh rakyat jeli. Gapo nah etika nah? Tika. Orang jeli. Kecek 2 jam bengok habis orang. Sebab tu Nabi pesan, Nabi kata khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia ikut kadar akal mereka. Mungkin jeli nak bawa CJ master PhD mu mampu dia mu tak faham apa satu. Orang jeli kecek cara jeli, kecek bak motong, oyak go getuh. Mana bagus jeli go. Supah babi sikit-sikit. Mana? Supah babi lah. Bagus jeli go. Ha. Bapa Ustaz Azhar Idrus diminati oleh orang muda sebab dia turun bahasa dia tu bahasa orang muda. Orang jadi suka dia mengajar. Dia mudah ke benda. Nabi-nabi tu masalah juga. Mana? Tu cerita lain. Orang yang menyeru kebangkitan Melayu, Islam tak ajar gitu. Kita kecek sini teknik dakwah untuk mendekati orang dilantik daripada orang kampung tu. Suruh hajak kepada Islam, bukan suruh hajak kepada bangsa. Kenapa? Nabi SAW orang Arab, dilantik sebagai rasul di kalangan orang Arab. Nabi tak pernah seru supaya ayo bangkitlah bahasa Arab. Tak ada. Nabi tak pernah menyeru bangsa. Nabi menyeru pada Islam. Kenapa? Beza situ tu. Lo ni duk sekalu hidup Melayu. Islam agama yang ada 4 sifat. Dia Rabbaniyah. Ini sifat-sifat Islam ni. Islam ni ciri pertama dia Rabbaniyah. Apa Rabbaniyah? Dia ni bersifat ketuhanan, mari Tuhan, bukannya campur tangan manusia. Yang kedua, dia ni universal, alamiyah. Alamiyah ni apa dia? Universal. Dia bukan hanya untuk orang Arab sahaja, bukan hanya untuk orang Melayu sahaja. Asamu manusia mu terima Islam,
kamu hamba Allah yang baik, kamu berhak terima Islam. Islam yang ketiga, sifat dia muruniyah. Murunah ni apa dia? Anjal ni apa dia? Fleksibel. Masya Allah, macam tahu-tahu Ustaz nak sebut fleksibel. Islam ni dengan ajaran dia yang murunah, fleksibel, anjal, Kelantan panggil beri dia menyelesaikan banyak masalah kehidupan manusia. Sebab tu tak boleh balah bab masalah khilaf ni. Bab masalah khilaf tak boleh balah. Sama-sama mazhab Syafi'i pun tak serupa. Mazhab Syafi'i belaka. Kita orang Melayu, Malaysia, mazhab Syafi'i. Duduk Pakistan, kalau bulan 7, bulan 8 kita ada program pergi cari telur penyu. Di patah Pakistan ni, bulan 7 tahi penyu naik patah. Dia telur. Oh, suka. Di patah, tidur patah pukul 2, 3 bangun cari penyu. Jumpa penyu tu. Senyak nusuk. Siapa dia naik, dia buat tapak dia, dia start gali, tobek dia duduk tepi dia, selfie, ambil gambar tu kan. Pening penyu. Ada juga ambil gambar dengan aku dia. Aku bukan comel pun. Kita setakat ambil telur, tak ada. Punggung penyu ni pelopak telur tu tak ada. Ambil kup buka sikit, telan. Buat motor. Bawa kicap siap-siap, kicap kipas udara ni, bubuh kicap. Baru telan sikit. Rasa kicap. Kita mari buat juzuk qamar ni Afrika, orang Afrika, mazhab Syafi'i juga. Dia bukan setakat kutip telur, dia balikkan penyu pakai kepala sembelih, bismillah. Yang bakar penyu makan, sedap dia. Kita dia sembelih dengan penyu. Tohok kulit tak boleh makan. Kalau boleh makan kulit dia makan. Mazhab Syafi'i juga. Ada kita nak kata haram? Dah. Itu Islam dia murunah. Dia beri. 3, yang keempatnya dia bersifat syumul. Dan syumul ni Islam ajaran dia menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia. Seorang manusia start daripada dia baru lahir sampai dia mati, Islam ada ajar belaka. Jadi satu sifat tadi kita kata dia universal, maka dia sesuai untuk semua bangsa, semua warna kulit, semua orang. Sebab tu Nabi tak pernah seru manusia kepada bangsa Arab. Maka kita tak perlu seru orang pada bangsa Melayu. Bangkitlah Melayu. Lepas tu Cina. Mana? Cina tu hak semua makan babi, semua berhala, dia masuk Islam, dia menjadi Muslim yang baik, bertakwa pada Allah, lebih mulia daripada Melayu kita hak Islam yang lama yang itu lagi. India, kerana Hitler legay India ada semua berhala tu, Murugan. Okay. Dia masuk Islam, dia menjadi Muslim yang baik, takwa dia tinggi, jauh lebih mulia daripada Melayu yang Islam jauh daripada lahir tapi tidak bertakwa pada Allah. Kita kena faham situ. La ilaha illallah. Baik, Nabi ni dari kalangan mereka supaya memudahkan urusan dakwah. Memudahkan urusan dakwah. Tapi peliklah kita ni, sama-sama kita ustaz, ada kampung kita kelik ngaji Mesir, ngajar Quran, ngajar sunnah, tak si dengar. Kok mari mana tak tahu. Dengan suruh beja janggut putih bawa tukar. Itulah kita percayanya. Suruh beja beralui. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Lalu kami mengutuskan kepada mereka kaum Ad itu seorang rasul dari kalangan mereka, itu Nabi Hud, supaya menyeru apa dia? An i'budullaha, sembahlah kamu akan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Afala tattaqun, tidakkah kamu mahu bertakwa? Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadha illa basharun mithlukum
ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ayat 33 menyebut tentang sambutan kaum Nabi Hud. Sambutan kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud ni lagu mana? Wa qala al mala. Jalah dia. Tadi malak dah ketemu tadi. Faqala al mala'u. Ha ni wa qala al mala'u. Ayat 33 al malak juga masalah. Al malak lah. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh. Kalau kita dalam sistem pilihan raya, antara banyak-banyak lajnah yang ada, dia panggil ada lajnah al malak. Seorang dilantik menjadi ketua al malak. Ketua al malak ni biasa orang paling berpengaruh dalam kampung. Orang kedai ber kau, okay. Orang kedai ber, sekali al malak ni orang kedai ber, dia ada anak buah ramai. Dia kata A, anak buah habis kata A belaka. Dia kata B, anak buah kata B. Dia panggil al malak. Siapa lah ni kita ambil kira ni al malak ni. Ambil kira. Kalau orang asli juga, dia punya pak ke dia panggil. Pak andak. Asli umur saya ada pak andak seorang tak apa. Kita pergi pak andak dia ni, pak andak panggil anak buah. Baik kau nak bagi rokok beres. Pak andak. Di pak andak tu al malak. Kata dia alladzina kafaru, berkatalah pemimpin ketua kaum kafir, wa kadzabu bi liqa'il akhirah, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mislukum wallahu alam. Tak lagi dah, tak cakap. Kita sambung kuliah kita ni esok mula daripada ayat 33. Wallahu alam bis-shawab.